Hai, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Wilfred. Pada pagi ini saya akan menerangkan berkenaan dengan aplikasi yang berkaitan dengan remote sensing. Okey, tajuk saya pada kali ini adalah berkenaan dengan hidrologi ataupun kita lebih klasifikasikannya dengan wetland mapping and monitoring. Okey. Di sini saya akan menerangkan kajian khas yang akan berkait rapat dengan remote sensing berkenaan dengan hidrologi ini. Okey, mari kita teruskan. Pengenalannya, data penderiaan jauh ataupun remote sensing seperti tafsiran foto udara, satelit image ataupun data geospatial lain telah membuktikan bahawa penderiaan jauh dan aplikasi ini amatlah berguna dalam pemantauan serta pemetaan di kawasan tanah lembap. Okey. Di sini kita akan melihat beberapa ciri-ciri yang akan berkait rapat berkenaan dengan hidrologi ini berdasarkan pemetaan serta pemantauan di kawasan tanah lembap. Okey, sejarahnya gambar udara telah digunakan secara tradisional untuk pemetaan bagi penderiaan jauh ini seperti aerial foto dan sebagainya. Okey, data yang digunakan pada tahun di bawah 2018 adalah perbezaan nomor indeks tumbuh-tumbuhan ataupun lebih dikenali sebagai NVDI. Pada waktu tersebut, penderiaan jauh belum lagi digunakan secara otomasi ataupun lebih kita kenali dengan penggunaan alat satelit. Okey, kajian yang kita akan gunakan pada kali ini untuk menerangkan lagi bahawa penderiaan jauh ini amatlah membantu dalam pemetaan dan pemantauan tanah lembap adalah dengan menggunakan kaedah baharu iaitu satelit dengan penggunaan Sentinel-1 dan Sentinel-2. Okey, hasil yang kita akan lihat berdasarkan kajian yang kita akan pelajari setelah ini adalah data image yang telah diproses daripada satelit dan sensor kamera tersebut. Okey, mari kita teruskan. Di sini adalah kawasan tapak kajian yang kita akan lihat terlebih dahulu iaitu di kawasan dengan menggunakan satelit iaitu Sentinel-2 Image of Study Area. Okey, mari kita berkenalan dengan lebih rapat berkenaan dengan data daripada satelit Sentinel-2 ini. Okey, kawasan ini terletak di bahagian anatomi di Turki ataupun Balik Dami adalah tanah lembap yang unik yang mempunyai flora dan fauna yang kaya dan lebih daripada 235 spesies burung. Kawasan kajian di dalam ini mengandungi 4 kawasan tanah lembap yang telah diambil kira. Imej yang digunakan untuk kawasan perlindungan klasifikasi kira-kira 2,200 km persegi. Kita dapat melihat bahawa terdapat 4 garisan yang berada di dalam foto udara pada kali ini melalui aplikasi penderiaan jauh bahawa kawasan gelap yang terdapat di dalam kotak yang telah ditetapkan merupakan kawasan tanah lembap. Okey, proses yang dilakukan terhadap data melalui satelit ini adalah dengan untuk meningkatkan resolusi ruang tumbuh-tumbuhan, red edge dan band inframerah gelombang pendek serta teknik pen sharpening perlu dilakukan. Di sini kita dapat melihat bahawa kawasan yang ataupun tompok-tompokan merah ini akan menunjukkan bahawa ianya adalah tumbuh-tumbuhan dan memudahkan kita untuk mengaplikasikan data dan dapat melihat bahawa kawasan tanah akan lebih jelas terlihat. Okey, walau bagaimanapun, utama pendekatan pen sharpening pada asalnya dibangunkan
untuk image fusion dengan satu band halus. Okey, bagi data Sentinel-2 ini menyediakan 4 band yang berjarak 10 meter yang sangat berkait dengan kugiran 20 meter pada data yang berkait rapat, hampir sama dengan kajian kita pada kali ini. So, di sini kita akan melihat bahawa perbezaan di antara dua data daripada satelit yang telah kita gunakan melalui penderiaan jauh ini, iaitu yang pertama adalah Sentinel-1 dan Sentinel-2. Okey, mari kita lihat dengan lebih detail berkenaan dengan data yang telah kita perolehi ini. Okey, yang pertama adalah Sentinel-1 mewakili Mars dengan tumbuh-tumbuhan yang tinggi serta bidang pertanian dengan kawasan yang tinggi. Okey, di sini kita dapat melihat bahawa terdapat banyak tumbuh-tumbuhan yang berada di kawasan yang sama, menunjukkan kawasan dengan tumpukan yang lebih banyak dengan kekuningan, iaitu menunjukkan tumbuh-tumbuhan yang berada di kawasan tersebut, serta kawasan tanah lembap yang berada di kawasan tersebut dapat dilihat dengan warna yang lebih terang yang berada di antara celah-celah biru serta kuning. Okey, yang kedua kita akan melihat data Sentinel-2. Okey, data Sentinel-2 mewakili kawasan yang kurang ladang, tumbuh-tumbuhan, batu sedimen, serta tanah tandus dan tanah kosong. Melalui gambar ataupun data melalui Sentinel-2 ini, kita dapat melihat bahawa kawasan hijau yang telah terlihat di mata kasar kita pada kali ini menunjukkan kawasan tanah lembap serta kawasan yang berada ataupun tumpukan yang terdapat di dalam warna kuning menunjukkan kawasan yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. So, di sini kita dapat melihat bahawa gambaran 1 serta 2 yang berada di kawasan yang sama tetapi di zoom in mempunyai perbezaan yang amat ketara berkenaan dengan perbezaan di antara kawasan tanah lembap di kawasan tersebut. Okey, bagi meringkaskan lagi berkenaan dengan aplikasi berkenaan dengan penderiaan jauh terhadap pemantauan serta pemetaan tanah lembap ini. Okey, kesimpulannya, struktur kompleks tanah lembap menjadikannya sedikit sukar untuk dikelaskan sebagai tanah lembap sepenuhnya dengan menggunakan data penderiaan jauh. Kedua-dua multispektral dan rada mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pemetaan tanah lembap. So, pemantauan menggabungkan sensor yang berbeza ini dapat memberikan kelebihan dalam penderiaan jauh setelah menggabungkan data daripada Sentinel-1 serta Sentinel-2 dan mencapai ketepatan keseluruhan lebih daripada 89%. Dan penderiaan jauh amat berguna untuk memberikan data yang berkaitan, terutama bagi pemantauan dan pemetaan tanah lembap. Di samping penderiaan jauh ini amatlah membantu untuk menjimatkan kos serta dapat meningkatkan kejituan yang maksimum bagi pengguna yang dilakukan. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan penderiaan jauh berkenaan dengan tajuk pemantauan dan pemetaan tanah lembap berdasarkan hidrologi. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan. Terima kasih.